رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita membaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, dan juga kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia-Nya yang sentiasa memberi kepada kita sama ada taufik, rahmat dan juga nikmat yang paling besar kepada kita sebagai saya dan juga sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, iaitu nikmat Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala pilih kita adalah orang yang suka berilmu ataupun mencari ilmu daripada Alkitab dan juga As-Sunnah. Kerana ilmu inilah akan membawa kita kepada jalan yang lurus, dan juga ilmu inilah akan tunjuk jalan kepada kita mana yang al-haq dan juga mana yang al-batil. Kerana kalaulah kita tidak ada ilmu, bagaimana kita nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kerana keimanan satu orang muslim ataupun satu orang hamba Allah Subhanahu wa taala tak akan dia boleh nak beriman kalaulah dia tanpa ilmu daripada kitab dan juga as-sunnah. Ilmu yang nak bawa dia kenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang nak bawa dia kenal Nabi, dan juga ilmu bawa dia kenal agama dia al-Islam dengan melalui adillah ataupun mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari As-Sunnah melalui kepahaman sahabat Nabi, pahaman salaful ummah. Inilah adalah ilmu yang sebenar, ilmu yang nak bawa kita kepada syurga. Kita bukan seperti mana orang biasa dakwi, orang pun kata mengenai dengan ilmu, bahawa ilmu yang sebenar kalaulah siapa yang mempelajari ilmu ini dia adalah orang yang bijak. Bukan seperti orang dakwah kata kalaulah orang yang bijak sekali di bidang ilmu kena orang ngaji bama. Bukan. Kalaulah orang yang ada ilmu banyak dan juga pandai nak menyampaikan kepada orang, iaitu orang jadi kru. Bukan juga. Tetapi ilmu yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ilmu nak buat kita kenal Allah dan juga Nabi dan juga agama Islam yang sebenar kepada kita. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian,
Kita sedang mempelajari dalam ruangan mengenai dengan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW kita dah kenal bahawa dia adalah sumber yang kedua bagi agama kita Islam. Manakala sumber yang pertama ataupun wahyu daripada Allah yang pertama iaitu Al-Quranul Karim. Kerana tak syaklah kita bahawa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah wahyu, adalah orang panggil kata benda yang benar, al-haqqu min rabbik, benda yang orang panggil kata al-furqan, yang mana Allah Ta'ala panggil juga dalam Quran bahawa Al-Quran ini adalah al-furqan, benda yang nak beza kepada kita dengan al-haq dan juga al-batil. Kalau kita mempelajari Al-Quran baik-baik, pegang teguh dengan dia, Al-Quran akan jalan kepada kita kena gapo yang al-haq yang benar, gapo yang al-batil yang palsu yang tidak benar. Maka sunnah juga adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Nabi SAW tak kecek melainkan benda itu adalah daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tak kecek daripada hawa nafsu dia, tetapi Nabi kecek daripada benda yang diwahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Dan juga Allah Ta'ala suruh Nabi ni baligh ma unzila ilaika min rabbik. Benda yang Allah Ta'ala hatta waktu turun kepada Nabi, hey Nabi Muhammad, baligh. Tahu siapa kepada orang lain, siapa kepada sahabat semasa dia, siapa kepada tabi'in, siapa kepada tabi'in sampai kepada kita sekarang. Itu adalah ilmu yang datang daripada sunnah Nabi SAW. Maka sunnah-sunnah ataupun hadis yang kita sedang mempelajarikannya pada ruangan kita pada setiap hari Jumaat selepas solat asar mengenai dengan hadis. Apa kepentingan kita mempelajari hadis? Kalaulah kita nak tanya, kita nak soal kita sendiri dan juga sedang pendengar, gapo kepentingan kita mempelajari hadis Nabi SAW? Memanglah kalau kita tanya, jawapan yang kita dapat secara cepat iaitu kita akan jawab bahawa kita ngaji hadis Nabi untuk nak kenal Nabi SAW. Kerana hadis-hadis Nabi SAW kalaulah ta'rif ataupun makna dia di sisi ulama hadis, mereka memberi makna hadis bahawa ma udhifa ila Nabi SAW min qawlin aw fa'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah aw sirah. Seperti mana ulama hadis yang ramai memberi ta'rif ataupun makna mengenai dengan al-hadis ataupun as-sunnah. Hadis-hadis itu benda yang di sana kepada Nabi SAW, benda yang sakut dengan Nabi. Kita ngaji hadis, seolah-olah kita ngaji gapo yang sakut dengan Nabi, kita ngaji belaka. Untuk kita nak kenal gapo perkataan Nabi. Ini hadis, perkataan Nabi SAW. Seperti mana perkataan Nabi kata, itulah orang panggil kita hadis. Seperti mana hadis yang kita belajar banyak, di antaranya Nabi kata innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan bergantung dengan niat. Itu perkataan daripada Nabi SAW, orang panggil kata hadis. Dan juga hadis iaitu perbuatan Nabi SAW. Perbuatan Nabi banyak yang mana dicerita ataupun diriwayat oleh sahabat Nabi SAW, kata Nabi mi asmaya balhaning, Nabi semaya balhaning. Itu adalah fa'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau taqrir. Kan yamrab, benda yang Nabi ngaku, Nabi tak buat sendiri. Nabi tak lari, tapi Nabi lihat, Nabi nampak di depan dia bahawa sahabat dia seorang ni buat gini. Nabi tak lari, bahkan Nabi sendiri pun dia tak buat juga. Benda tu orang panggil taqrir. Orang kata Nabi ngaku benda tu, kata benda yang tidak halal, benda yang tidak haram. Seperti mana sahabat makan ibu dak, satu jenis binatang depan Nabi SAW, Nabi tak lari. Bahkan Nabi tak makan dak, tetapi Nabi tak lari. Benda itu boleh juga kita buat di dalil bahawa ibu dak ini boleh kita nak makan kerana Nabi SAW tak lari. Kalaulah tak boleh makan, halal atau haram, nescaya Nabi SAW akan lari. Dan juga hadis itu sampai kepada kita. Dan juga sifat Nabi mengenai dengan al-khalqiyah, kejadian Nabi, bukhalik Nabi balah mana, syakhsiyah Nabi balah mana, banyak hadis
Banyak hadis yang riwayat mengenai dengan sifat Nabi SAW. Nabi rambut belah mana, tinggi belah mana, warna kulit dia belah mana. Semua itu ada hadis-hadis yang diriwayat oleh daripada Nabi dan juga sahabat yang cerita itu. Sahabat mari cerita mengenai dengan itu. Di antara kitab seorang ulama yang besar yang himpun hadis mengenai dengan sifat Nabi, iaitu Al-Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi dia kumpul hadis dalam satu kitab yang nama Al-Syama'il Al-Muhammadiyah. Imam Tirmidzi dia kumpul satu hadis, satu kitab. Yang kumpul hadis itu tu Bukhari yang cerita mengenai dengan sifat Nabi SAW. Nabi balah mana tubuh dia, balah mana sifat, balah mana. Imam At-Tirmidzi kumpul nama kitab dia Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan juga Al-Khuluqiyah, akhlak Nabi SAW. Akhlak Nabi banyak. Nabi banyak akhlak dia yang hajar kepada kita. Akhlak dia, Nabi ni tak biasa kecek. Orang kata sabban, kata ke orang, kata tak baik kepada orang ni, Nabi tak biasa. Itu tunjuk kata akhlak Nabi SAW. Banyak hadis yang riwayat mengenai dengan akhlak. Dan juga akhlak ini pun adalah sunnah, adalah hadis yang kita sudah mengajar juga. Dan juga sirah, sakut dengan sirah Nabi SAW. Itu boleh buat sebuah di antara ulama yang memberi yang pendapat bahawa sirah ini pun masuk juga dalam hadis ataupun maksud ataupun makna sunnah Nabi SAW. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis kalaulah kita nak kenal apa kepentingan hadis, dan juga hadis kita ingatlah bahawa dia ada dua bahagian mengenai dengan kita nak mempelajari hadis Nabi SAW. Di antara ilmu ataupun ilmu yang pertama yang sakut dengan hadis juga, iaitu ilmu mengenai dengan mustalah hadis ataupun ulumul hadis. Apa dia ulumul hadis? Apa dia mustalah hadis? Mustalah hadis iaitu kita ngaji satu madah, satu ilmu yang nak kaji bahawa hadis yang datang satu hadis kepada kita, satu hadis yang kita jumpa walaupun dalam kitab mana-mana, kita nak kaji bahawa hadis ini adakah sahih, adakah hasan, adakah dhaif, ataupun adakah palsu. Ini orang panggil kajian ataupun ilmu mengenai dengan kajian hadis. Dan kita nak kaji hadis ni, balah mana sanad dia, sanad dia 5 orang, adakah 5 orang ni siqah belaka, boleh dipercayai belaka. Matan dia balah mana, adakah matan ada benar-benar pelik mari campur. Ini mengenai dengan mustalah hadis. Nak cek bahawa hadis ini adakah hadis hasan, melalui cara-cara ulama-ulama hadis yang dia tak kaedah mengenai dengan mustalah hadis ataupun qawaid fil hadis. Qawaid dia kita dah memberitahu kepada semua pendengar bahawa hadis sahih apa syarat nak cukup. Hadis yang awal tu apa syarat nak jadi, apa syarat yang nak jadi hadis sahih. Apabila putusnya satu syarat, bagaimana nak jadi hadis itu, kita dah tahu. Itu mengenai dengan bahagian pertama bagi ilmu hadis. Bahagian yang kedua mengenai dengan fiqhul hadis. Ini yang kita sedia-sedia buat sekarang. Kita sedia-sedia bersama dengan fiqhul hadis. Fiqhul hadis iaitu faham hadis Nabi SAW. Kita nak cari jalan faham hadis Nabi, faham kepahaman terhadap hadis Nabi SAW. Fiqh iaitu fahmul hadis, faham hadis Nabi. Balah mana kita nak baca matan hadis Nabi SAW, kita nak faham gapo yang Nabi nak royak, gapo yang kita dapat faedah daripada hadis ini, itu mengenai dengan fiqhul hadis, mengenai dengan faham hadis Nabi SAW. Ini adalah dua-dua bahagian dalam ilmu hadis yang agak kata penting. Yang mana dalam ruangan kita, alhamdulillah, saya usaha akan nak memberi ataupun menyampaikan kepada sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita nak kenal hadis Nabi SAW. Melalui dua bahagian ini, yang pertama kita dah, kadang-kadang kita baca hadis, sebelum kita nak syarah, sebelum kita nak faham kepada sedang pendengar, kita juga mengenai dengan mustalah hadis ataupun kaedah-kaedah mengenai dengan hadis. Kerana hadis yang kita baca dalam Arba'in An-Nawawiyah, kadang-kadang ada satu ataupun dua hadis yang mana Imam An-Nawawi sebagai orang tua kepada kitab ini, dia kata hadis ini hadis hasan, tetapi mari ulama yang lain dia kaji-kaji pula,
jalan yang lain kerana satu hadis datangnya sanad yang banyak, datangnya daripada jalan yang banyak, maka ulama buat kaji-kaji dan juga menghukum selepas daripada Al-Imam An-Nawawi dengan hukum yang baru ataupun dhaif ataupun sahih. Maka dengan sebab itulah kadang-kadang kita usaha juga nak orang panggil kata satu asas kepada sedang pendengar, kerana ilmu hadis agak kata penting, sangat penting dalam hidup kita. Kerana kita dah raya apabila Al-Quran dan juga hadis sebagai sumber ataupun adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hukum ataupun ibadat yang kita nak buat, gapo dia hukum ibadat ni, ibadat ni gapo hukum dia, yang mana kita dapat hukum itu, iaitu daripada Al-Quran dan juga daripada As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, kita kena ada juga asas mengenai dengan hadis. Kita bukan nakwi orang kampung ataupun orang awam menas ataupun semua senang pendengar nakwi alim mengenai dengan hadis belaka. Ada kebijaksanaan mengenai dengan hadis belaka, tak? Ini benda yang mustahil. Tetapi kita usaha untuk nakwi sebagai asas kepada sedang pendengar bahawa apabila kita sebut dengan hadis sahih, kita boleh royak walaupun tidak dengan syarah dalami, tetapi kita boleh royak gapo dia hadis sahih, gapo dia hadis hasan dan juga apa dia hadis dhaif. Adakah kita boleh beramal dengan hadis dhaif? Adakah kita boleh beramal ataupun riwayat boleh sebar hadis-hadis palsu? Kita nak main ngaji hadis sesama, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat banyak daripada ruangan kita dengan ikhlas saya sendiri dan juga sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kerana apabila kita pentingnya mengenai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya kita akan selamat. Kita akan selamat kerana Al-Quran Karim benda yang la raiba fi, benda yang cerah, benda yang mutawatir. Benda yang mutawatir apa dia mutawatir? Benda yang 100% yang mana dalam Quran tidak ada mana-mana tempat pun kita boleh nak syak, kita nak boleh tungsai, tak boleh. Sebab Allah Ta'ala royak cakap la raiba fih, tidak boleh nak syak gapo yang berada dalam Quran, kerana Al-Quran adalah al-haq, benar-benar al-haq. Tetapi hadis Nabi SAW, hadis Nabi ada jenis yang mutawatir, ada jenis yang kita boleh sokong atau boleh beramal dengan dia, boleh percaya dengan hadis ni 100%. Tetapi satu bahagian juga daripada hadis, ada juga hadis yang kita kena buat kajian satu hadis demi satu hadis untuk nak dapat hadis yang sahih, untuk nak tambah keyakinan kepada kita bahawa hadis ini adalah hadis sahih melalui ulama yang kita pegang. Ulama ni satu orang ustaz ni yang kita pegang, dia royak atau hadis ni hadis sahih, kita boleh beramal, kita boleh pegang dengan hukum-hukum yang dihukum oleh ulama yang kita pegang ataupun ustaz-ustaz yang kita pegang. Kerana Nabi royak cirak, kerana Nabi royak cirak kata dalam hadis Nabi SAW akan berlaku kebohongan, akan berlaku kudusta, bohong ke atas Nabi akan berlaku. Bukan saya yang royak, tetapi Nabi SAW royak sendiri bahawa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi royak sendiri, man kadzaba alayya, sesiapa yang bohong ke atasku, tunjuk bahawa bohong ini ataupun bohong ke atas Nabi akan berlaku selepas daripada Nabi SAW mati, dan juga berlaku semua. Bukan masa kita sekarang yang berlaku bohong ataupun memalsukan hadis, buat hadis baru, reka hadis, bukan. Tetapi semenjak Khalifah Uthman ibn Affan, Khalifah Uthman bin Affan, selepas daripada Uthman kena bunuh ni, Muhammad bin Sirin mati pada tahun 110. Dia kata dalam Sahih Bukhari, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Sebelum ini tidak ada orang yang tanya mengenai dengan sanad. Hadis ni satu orang riwayat hadis, kami tak biasa tanya sebelum ini, kata mu ni hadis daripada siapa? Siapa ambil daripada hadis ni sampai kepada, adakah hadis ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tetapi idza waqa'atil fitnah, selepas daripada berlaku fitnah, yang mana ulama kata fitnah ini iaitu bunuh Uthman, mati Uthman syahid ini, berlaku fitnah, dan juga selepas itu berlaku memalsukan hadis. Selepas itu mari orang yang sokong Khawarij, orang yang sokong Ali, yang kita kata Syiah, mereka pun sokong Ali.
dengan memensukan hadis mengenai dengan fadilat-fadilat Ali bin Abi Talib dan juga ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlaku memelsu hadis, berlaku reka hadis. Lalu ulama tak qawaid ataupun kaedah-kaedah nak cek hadis satu-satu hadis sampai kepada kita ni adakah hadis-hadis yang sahih. Kerana kalaulah kita tidak ada kaedah mengenai dengan nak cek dan nak semak satu hadis, nescaya agama kita akan berlaku seperti berlakunya dalam agama Yahudi dan juga Nasara. Kerana agama kita adalah agama yang dimeliai oleh Allah SWT dengan adanya isnad, dengan adanya sanad hadis. Boleh nak cek, boleh nak semak kata hadis ni, perkataan ni adakah betul daripada Nabi SAW. Umat lain tak ada. Turun Al-Quran, turun Injil, turun Taurat, dan juga ulama mereka yang panggil rahban, mereka tafsir, mereka cakap mengenai dengan kitab mereka. Selepas itu mereka tak boleh nak beza adakah perkataan ini daripada Al-Quran, daripada kitab mereka, ataupun daripada ulama mereka. Membuatkan kitab mereka campur dengan benda-benda yang baru yang bukan asli daripada Allah, yang mana kitab dua itu datang daripada langit seperti Al-Quran juga. Tetapi Al-Quran, agama Islam, adanya sanad. Boleh nak cek. Ini menunjuk bahawasa kelebihan satu khadi, satu kebaikan yang Allah Ta'ala wi kepada umat Nabi SAW. Kerana kalaulah tidak ada isnad, laqala man sya'a ma sya'a. Pia nak kata pun boleh. Pia nak kata pun boleh juga. Kerana setiap orang ni, bukan orang yang pelsu hadis ni, bukan kata dia niat tamalak sahaja. Orang yang niat baik, mereka memelsu hadis dengan niat baik mereka juga. Niat dengan sebab nak orang rapat dengan satu perkara. Tengok masa dia ni orang jauh daripada Al-Quran, dia persu hadis, buat satu hadis, kata baca Quran balah ni boleh pahala balah ni, boleh baca surah ni boleh pahala balah ni. Untuk nak heret orang ni, mari dekati dengan Quran dengan wasilah ataupun dengan cara mereka mensukan hadis. Ini benda yang tidak betul. Kerana bahayanya kalaulah kita tak mempelajari hadis, jumpa hadis mana kita sebar tanpa tahu kata hukum hadis ni belah mana, adakah sahih, adakah hasan. Kalaulah hadis sahih, hadis hasan, alhamdulillah selamat kita. Tetapi apabila hadis itu bukan hadis yang sahih, hadis yang dhaif, hadis yang palsu, kita pergi sebar kepada orang. Semasa kita sebar, kita kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi tidak sabda hadis ini. Maka bahaya kita termasuk dalam golongan yang bohong ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iyad billahi min dzalik. Senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita pada hari ini bersama dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah, kitab 40 hadis Imam An-Nawawi, yang mana kita bersama dengan hadis nombor 16 pada hari ini. InsyaAllah kita jalan sedikit InsyaAllah Allah Ta'ala akan kasih amalan kita ni. Allah Ta'ala akan kasih amalan kita. Amalan orang panggil tak istiqamah, buat sokmo tiap minggu. Saya pun kadang-kadang sibuk-sibuk ataupun musafir kepada luar negeri, kadang-kadang rasa tak sedap hati untuk nak tinggal halaqah-halaqah kita, kerana kita belajar hadis Nabi SAW dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ni hanya satu hari satu hadis saja seminggu. Bukan banyak, tetapi kita niat kata dengan orang panggil kata sedikit amalan kita ini, amalan kebaikan kita ini, insya-Allah Allah Ta'ala akan kasih dan juga akan berikan ganjaran banyak kepada kita, walaupun amalan kita sedikit, amalan kita kecil sahaja. Kerana mempelajari hadis adalah amalan yang sangat berharga sekali. Amalan yang sangat berharga sekali. Sufyan Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris kata bahawa mempelajari ilmu, cari ilmu, dengar ilmu, walaupun satu saat lebih baik daripada kita ni ihya'ul lail. Kita maya solat sunat ataupun maya tahajud sepanjang malam pun kadang-kadang
talabul ilmi, cari ilmu ni, kita dengar ilmu, mempelajari ilmu, lalui halaqah-halaqah mana-mana tafsir ataupun hadis, lebih baik daripada kita main sunat lagi. Al-Imam Syafi'i kata, dan juga Sufyan Ats-Tsauri, ini tabi'in orang-orang dulu yang dia kata mengenai dengan kelebihan mempelajari ilmu. Hadis kita pada hari ini, hadis nombor 16, yang mana hadis ini mengenai dengan al-ghadab, marah. Nabi tu tinggal kita marah, jangan marah. Seperti mana hadis yang diriwayat oleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini, qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab, rawahu al-Bukhari. Hadis ini kita mari dengan maksud dia dulu, makna dia. Riwayat daripada seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita ingatlah sedang pendengar, apabila kita dengar Abu Hurairah, kita ingat dia ni, kita ni, orang panggil ta lekat wutai banyak dengan Abu Hurairah. Kita ni lekat wutai banyak dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi yang hafal hadis Nabi banyak, dan juga riwayat hadis kepada kita sebagai umat Nabi. Banyak yang kita dapat faedah, manfaat daripada riwayat Abu Hurairah, hadis Nabi kepada kita. Kita cuba khayal, kalaulah umat Nabi SAW tidak ada Abu Hurairah, qadarallah ma syaa. Abu Hurairah tak riwayat hadis 5,000 hadis Nabi lebih. Bagaimana setengah hukum yang kita dapat daripada hadis Abu Hurairah, setengah amalan ibadat yang kita dapat faham daripada hadis Abu Hurairah, bagaimana kalaulah hadis-hadis Abu Hurairah tidak ada? Maka ini nak tunjuk kata, kita dengar Abu Hurairah, kita berdoa kepada Abu Hurairah. Berdoa kepada Abu Hurairah seperti mana ulama doa, radhiyallahu anhu. Minta Allah Ta'ala redha kepada Abu Hurairah. Minta Allah Ta'ala redha. Dan juga minta Allah Ta'ala ni, balasan yang baik kepada Abu Hurairah. Ini nak tunjuk kata adab. Adab seorang yang menuntut ilmu, apabila dengar satu orang ulama, apabila dengar Nabi, mula daripada Nabi SAW, islah haja kita suruh salawat kepada Nabi SAW. Kerana salawat kepada Nabi ini, siapa yang salawat satu kali, Allah Ta'ala akan salawat kepada dia 10 kali. Sangat, orang panggil sangat labarnya orang-orang Islam, orang-orang yang suka nak dengar hadis Nabi. Kerana apabila dengar hadis Nabi, dia akan dengar nama Nabi. Apabila dengar nama Nabi, dia akan bersalawat kepada Nabi SAW. Ini satu mulia yang Allah Ta'ala kepada kita sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita dengar nama sahabat, kita berdoa kepada mereka, radhiyallahu anhu kalau dia orang lelaki. Kalau dia orang perempuan, radhiyallahu anha. Kalau dia dua orang, radhiyallahu anhuma. Kalaulah dia ramai, radhiyallahu anhum. Ini adab, satu akhlak seorang penuntut ilmu yang islah haja kepada kita. Suruh doa kepada orang-orang dulu. Lebih lagi ulama yang berjasa kepada kita. Dengan sebab mereka inilah kita dapat mempelajari ilmu. Apabila ulama kita berdoa mana? Sebut nama Al-Imam Syafi'i, kita sebut kata rahimahullah. Minta Allah Ta'ala rahmat kepada Imam Syafi'i. Kita sebut nama Imam Ahmad, rahimahullah. Minta Allah Ta'ala rahmat kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ini riwayat oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita bahawa satu orang lelaki mari cari Nabi SAW dan kata kepada Nabi, ya Rasulullah, awsini. Hai Rasulullah, berilah satu wasiat kepada aku. Minta satu wasiat daripada Nabi SAW. Dan juga Nabi jawab satu patah saja, bahawa la taghdab, jangan kamu marah. La taghdab, jangan kamu marah. Dan juga la taghdab, jangan kamu marah. Nabi ulang la taghdab 3 kali. Hadis ini riwayat oleh Al-Imam Bukhari. Yang mana hadis ini Imam Muslim tidak riwayat bersama dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari sahaja yang riwayat, tetapi ada satu lafaz lagi yang datang daripada At-Tirmidzi dalam kitab dia As-Sunan, yang mana dia kata ja'a rajulun ila Nabi SAW, datang satu orang lelaki mari cari Nabi, dan juga dia kata, ya Rasulullah, alimni syai'a. Hai Rasulullah, hajarlah kepada aku satu perkara yang mana perkara ini aku boleh la'alli
a'iyahu. La'alli a'iyahu, dapat aku hafal dia, aku ingat dia. Wala tukthir ayaya. Jangan banyak. Satu wasiat kepada aku, royak satu perkara aku, jangan banyak. Sedikit saja, mudah-mudahan aku ingat. Kerana aku takut apabila banyak ni, aku tak dapat nak hafalkan dia secara habis, secara ingat. Nabi SAW kata, la taghdab, jangan kamu marah. Dan juga Nabi kata 3 kali, la taghdab. Yang mana, ini dalam lafaz Al-Imam Tirmizi. Dalam musnad, kitab musnad Imam Ahmad, dia kata, ya Rasulullah, hey Rasulullah, dallani ala amalin yudkhilunil jannah. Hey Rasulullah, tunjuklah kepada aku satu amalan yang apabila aku buat amalan itu akan bawa aku ni masuk syurga. Yudkhilunil jannah. Buat aku ni masuk syurga. Nabi kata, la taghdab. Allahu Akbar. Amalan yang mudah sangat. Jangan kamu marah. Yudkhilunil jannah, akan masuk syurga. Ini riwayat yang diriwayat oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad dia. Senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini kalau tengoklah, sama ada daripada Abu Rashita, sama ada lafaz Imam Tirmizi, sama ada lafaz Imam Ahmad, yang riwayat bahawa seorang lelaki mari cari Nabi. Mari cari Nabi. Dalam riwayat Al-Bukhari kata ausni, minta wasiat saja. Dalam lafaz ataupun riwayat Imam Tirmizi, suruh Nabi royak satu perkara yang tidak banyak, dapat aku nak ngapal dan juga ingat dia. Nabi kata, la taghdab. Riwayat yang ketiga, mari cari Nabi SAW untuk Nabi tunjuk satu perkara yang membawakan dia masuk syurga apabila buat dengan perkara itu. Sama-sama 3 riwayat ini, satu orang lelaki mari tanya Nabi SAW. Ini hal, ini keadaan sahabat Nabi SAW yang tidak sama dengan kita. Yang mana kita jauh sangat daripada orang-orang dulu, lebih-lebih lagi orang semasa dengan Nabi SAW. Dalam hadis ni, sahabat Nabi SAW mari minta wasiat kepada Nabi SAW. Mari minta mau'izah, mari minta satu peringatan, satu wasiat, satu nasihat daripada Nabi SAW. Kerana sahabat ni dia sangat dahaga kepada satu nasihat, sangat dahaga kepada satu wasiat daripada Nabi, sangat dahaga kepada satu peringatan kepada Nabi. Kerana mereka tahu bahawa wasiat, mereka tahu bahawa satu nasihat sangat harga, sangat mika bagi mereka dalam mereka nak hidup dalam masyarakat. Kita ni kadang-kadang dengan nasihat satu orang, dengan nasihat, dengan ceramah, dengan satu orang nasihat kepada kita, kita takut, kita lari diri. Kita tak suka benda-benda tu. Bahkan nasihat inilah yang akan tambah iman kita, yang akan menegakkan kita untuk kita dekat dekat dengan Allah SWT. Suka nak beragama Islam, suka nak beribadat kepada Allah SWT dengan nasihat. Kerana iman kita ni supaya berteri terosak. Ada yazid, ada yang kus, ada tambah, ada kurang. Yazid dengan apa? Yazid dengan kita taat kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita satu masa kita daif, kita lemah iman. Tetapi apabila kita dengar satu patah saja dari, membuatkan kita ni tambah iman dengan sebab kita dengar satu perkataan saja. Ini sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi tahu bahawa dia ni, kalaulah tak guna masa dia hidup dengan Nabi SAW dengan minta wasiat, dengan sentiasa minta wasiat daripada Nabi SAW, dia tahu kata dia akan rugi sangat. Kerana dia manusia biasa, sahabat, seperti kita. Iman ada naik, iman ada turun. Kalaulah kita tahu siapa yang kita tanya. Abu Hurairah kata, anna rajulan, satu orang lelaki pergi cari Nabi, minta wasiat daripada Nabi. Kalaulah kita tahu siapanya lelaki ini, kita akan kenal dia bahawa dia ni bukan sahabat yang no-name, sahabat yang kita tak kenal, bukan, tetapi seorang sahabat yang alim. Tetapi dia tak cukup dengan hidup sendiri, bahkan dia kena tambah semua wasiat daripada Nabi SAW. Ini keadaan sahabat Nabi SAW. Kembali kepada kita pada hari ini, kita hidup dalam masyarakat. Adakah kita suka nak minta nasihat daripada guru kita, ustaz-ustaz kita? Adakah kita nak wasiat yang baik daripada guru kita? Kerana kita ni lebih
teruk daripada masa-masa sahabat lagi. Masa kita, gapo yang ada semasa kita. Banyak jenis kejahatan yang orang kata duk heret iman kita kurang. Tetapi kita tak cari jalan untuk nak menambahkan iman kita melalui dengan wasiat, dengan ceramah, dengan peringatan daripada guru ataupun ustaz-ustaz yang kita suka nak dengar. Itu keadaan sahabat Nabi SAW. Minta sedikit saja. Allahu Akbar. Kerana sahabat Nabi ni bukan sama belaka satu orang ngapa kuat, ngapa mudah ingat satu orang, lemah nak ngapa, payah nak ingat. Minta sedikit saja. Minta sedikit. La tukthir alayya, jangan banyak ya Rasulullah. La'alli a'yahu. Mudah-mudahan aku boleh nak pelihara dia, ingat dia, pegang dia. Kerana apabila Nabi banyak, takut juga tak boleh pegang. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kita berdoa Allah Ta'ala redha kepada sahabat Nabi yang jadi contoh kepada kita yang baik. Sahabat Nabi jadi contoh kepada kita baik. Kita boleh nak tiru mereka kerana mereka inilah yang Allah Ta'ala radhiyallahu anil mu'minin idh yubayi'una tahta syajarah. Orang Ansar, orang Madinah, orang Muhajirin, orang yang berhijrah dengan Nabi SAW daripada Mekah, orang ini Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala akan reda. Maka apabila ada satu orang mari kufur, mari kata tak baik kepada sahabat Nabi, maka itu sangat bahaya bagi dia. Bahkan sahabat Nabi, orang yang dapat tazkiyah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri dalam Al-Quran. Apabila kita tanya, siapa sahabat Nabi yang mari tanya? Abu Hurairah riwayat atas satu orang lelaki mari cari Nabi SAW. Dan juga ulama orang panggil kata, pergi cek, pergi tengok siapa lelaki ini. Kumpul hadis semua yang sakut dengan hadis ni. Hadis la taghdab, mari datang daripada jalan mana kata? Ulama. Kumpul jalan-jalan, hipung jalan-jalan itu, pergi tengok. Ada riwayat mana? Ulama mana yang sebut hadis ni serta dengan sebut sahabat yang tanya Nabi SAW mengenai dengan wasiat ini. Dan juga Nabi riwayat kata la taghdab. Ulama jumpa bahawa lelaki itu adalah Abu Darda. Abu Darda sahabat Nabi SAW yang hebat, yang kita dah dengar semua Abu Darda. Abu Darda nama sungguh dia nama apa? Uwaimir bin Zaid bin Qais al-Ansari, seorang sahabat Nabi daripada orang Madinah, Ansar. Orang Ansar. Abu Darda ini Al-Khazraji, sebagai kabilah Khazraj, yang mana Abu Darda mati pada tahun 32. Mati pada tahun 32 selepas daripada Nabi SAW mati 22 tahun lebih kurang. Abu Darda sebagai orang yang menitanya Nabi. Allahu Akbar. Kalaulah Abu Darda tak tanya Nabi, adakah kita dapat nak dengar hari ni bahawa Nabi larang kita jangan kita marah, la taghdab. Abu Darda seorang al-Imam al-Qudwa, Imam Zahabi kata dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, kata al-Imam, seorang Imam al-Qudwa, seorang yang jadi contoh tauladan penbab yang tidi, Abu Darda. Dan juga Qadi Dimashq. Allah, Abu Darda Qadi ni apa? Tok Qadi di negeri Dimashq ataupun di Madinah Dimashq sebagai ibu kota kepada negeri Syam. Apabila kita dengar kalimah Qadi ni, kita tahu bahawa orang nak jadi Qadi ni bukan orang biasa, bukan orang tamada. Bahkan dia adalah orang yang ada ilmu. Orang nak jadi Qadi ni iaitu orang wi hukum kepada orang tahsin kepada orang, mesti dia kena ada ilmu. Dengan sebab itu Abu Darda bukan orang biasa, hakimu ummah dan juga sayyidul qurra. Dia adalah salah satu sahabat Nabi yang ada ilmu mengenai dengan qiraat Al-Quran Karim. Yang mana hadis ini diriwayat oleh At-Tabarani. At-Tabarani dia riwayat bahawa hadis ini datangnya daripada Abu Darda sendiri, yang mana Abu Darda kata, ya Rasulullah, dallani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, Abu Darda cari dalam At-Tabarani kata, At-Tabarani kata, orang yang tanya Abu Darda sendiri. At-Tabarani tak royak lah anna rajulan, satu orang lelaki tak royak nama Abu Darda seterus.
bahawa kita tahu di sini bahawa Abu Darda lah sebagai orang yang tanya Nabi SAW mengenai dengan wasiat ini, dan juga Nabi royak la taghdab walakal jannah. Nabi royak dalam lafaz ini, hey Abu Darda, wasiat yang kamu minta kepada aku dan juga apabila mu ni buat mendapat nama syurga, iaitu la taghdab, jangan kamu marah, walakal jannah, dan juga akan dapat bagimu iaitu masuk syurga. Hadis yang sahih, satu sanad, kerana Tabarani banyak sanad yang riwayat, satu sanad yang sahih daripada At-Tabarani. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita fati kepada jawapan Nabi SAW, Nabi jawab 3 kali, la taghdab, jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Menunjuk bahawa marah ini adalah jenis perbuatan yang apabila kita buat ataupun kita ada jenis perbuatan ini, akan datangnya benda-benda jahat yang banyak masuk dalam tubuh kita. Apabila kita marah, kita dah tahu, kita dah lihat contoh yang banyak orang-orang yang marah, gapo berlaku bersama dia semasa dia marah. Dia akan kecek dengan perkataan yang hudah. Dia akan membuat, kalau dia marah orang yang di depan dia, dia akan akan buat orang panggil kata mudarat tubuh orang di depan dia, orang yang dia murah, orang yang dia marah. Banyak mudarat ataupun kejahatan yang dia akan dapat apabila dia marah. Kerana satu orang ulama tabi'in kata, Ja'far bin Muhammad kata, al-ghadabu miftah kulli syarrin. Marah itu adalah anak kunci kepada segala kejahatan. Anak kunci, gapo anak kunci? Seperti kita buka pintu. Apabila kita buka pintu, gapo yang akan masuk dalam tubuh kita, masuk dalam rumah kita, iaitu kejahatan. Kullu syarrin, setiap kejahatan yang kita akan, gapo jahatan yang akan masuk dalam tubuh kita apabila kita ada sifat marah yang Nabi larang dalam hadis ini. Satu orang mari tanya kepada Abdullah ibn al-Mubarak, seorang tokoh ulama hadis juga, Abdullah bin Mubarak, yang mati pada tahun 198 Hijrah. Mari tanya kepada Abdullah bin Mubarak. Dia kata, ya Abdullah, ijma' lana husnal khuluq fi kalimatin. Hey Abdullah bin Mubarak, boleh kamu kumpul, boleh kamu himpun mengenai dengan husnul khuluq. Gapo husnul khuluq? Akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kumpul mengenai dengan akhlak mulia dalam satu kalimah. Gapo satu kalimah yang munak raya, dan benda itu tunjuk bahawa dia adalah benda yang akhlak mulia, benda yang akhlak baik. Abdullah bin Mubarak jawab kata, tarkul ghadab, tinggal marah, tinggalความโกรธ, tinggal marah, jangan jadi orang yang suka marah kepada orang lain. Itu Abdullah ibn Mubarak raya. Satu kali seorang lelaki juga datang kepada Nabi SAW. Datang mari belah dapan Nabi SAW dan kata, ya Rasulullah, ayyul amal afdal. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, amal gapo yang paling baik, yang paling afdal, ya Rasulullah? Nabi kata, husnul khuluq, akhlak baik. Nabi kata, akhlak baik inilah adalah afdalul amal, adalah amalan yang sangat afdal, sangat baik sekali. Maka datang belah kanan Nabi pula satu orang pula mari cari Nabi. Nabi tanya sama juga soalan, ayyul amal afdal. Nabi kata husnul khuluq juga. Datang satu orang belah kiri tanya Nabi pula, ayyul amal afdal. Nabi jawab husnul khuluq juga. Dan juga datang orang yang keempat sebelah belakang Nabi SAW, tanya sama juga soalan, ayyul amal afdal. Jawab kata husnul khuluq, akhlak yang baik. Maka Nabi SAW paling kepada orang yang keempat tu, Nabi kata kepada mereka, la malaka la tafqah, mu tak faham kena, tak faham ke bahawa husnul khuluq iaitu alla taghdab in istata'ta. Gapo husnul khuluq yang Nabi riwayat dalam hadis ini, yang diriwayat oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitab dia Ta'zim Qadri Salah. Nabi kata, husnul khuluq, akhlak baik itu iaitu mung jangan marah kalaulah mung kuasa.
In istata'ta. Ini hadis mursal. Gapo maksud Nabi SAW yang Nabi royak kata la taghdab? Gapo yang kita faham? Yang pertama, Nabi royak kata la taghdab di sini ni nak tunjuk bahawa kita ni usaha cari jalan awak balas mana kita jauh daripada sifat marah kepada orang lain. Dengan kita bersifat, dengan kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, seperti akhlak tawadhu, seperti akhlak maaf kepada orang, seperti akhlak yang orang panggil kata malu, suka malu, akhlak baik banyak dalam Islam. Tawadhu, tamtun, tawadhu kepada orang lain, dan juga maaf kepada orang lain. Kerana apabila kita berakhlak dengan akhlak yang mulia ini, datangnya ghadab, datangnya sifat marah, dia tak akan kuasa nak masuk dalam tubuh kita. Kerana kita dah ada sifat-sifat yang mulia. Apabila ghadab, kita nak marah kepada orang lain ni, kita akan maaf kepada orang lain. Nabi nak tunjuk, nak tambih, nak peringatkan bahawa kita nak jauh daripada ghadab, kita nak kuasa tak jadi orang yang suka marah, seperti mana Nabi larang dengan cara kita ni berakhlak dengan akhlak mulia. Kita suka kebaikan pada orang lain, suka maaf kepada orang. Satu orang Arab Badawi yang mana yang diriwayat oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan dia, satu orang Arab Badawi mari cari Nabi SAW, heret baju Nabi. Arab Badawi, orang yang kurang ilmu, yang tidak ada ilmu, yang hidup dalam padang pasir, mari jumpa Nabi, dan juga dia heret baju Nabi. Heret ditekak baju ni, ditekak baju Nabi SAW sampai tekak Nabi ni jadi orang panggil luka, penplan tekak Nabi. Tetapi selepas daripada Arab Badawi lepas baju Nabi, Nabi suka kepada Arab Badawi. Kalaulah kita jadi Nabi, semasa itu orang Arab Badawi atau siapa pun mari hajat baju kita, balas mana kita akan buat? Kita akan marah ke? Kita akan suka seperti mana Nabi SAW. Ini contoh tauladan daripada Nabi kita SAW. Makna Nabi yang Nabi royak kata la taghdab yang kedua, iaitu Nabi royak kata apabila kita ghadab, kita marah kepada orang lain ni, kita usaha cari jalan nak balas mana orang kata marah ini hilang daripada tubuh kita, jauh daripada tubuh kita. Usaha. Jangan usaha turut dia. Kita ingat bahawa kita marah, kita ingat selalu dah balas mana kita nak usaha cari jalan sifat marah ini hilang jauh daripada tubuh kita, dalam hati kita. Yang mana kita akan tahu Tuhan akan puji banyak bagi orang yang suka maaf kepada orang lain. Kerana orang suka, orang yang tidak marah, orang yang suka kemaafan kepada orang adalah orang yang Allah Ta'ala orang yang Ta'ala ni puji dalam Al-Quran. Seperti Allah Ta'ala kata wal kazimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala kata orang yang suka maaf kepada orang lain ni, Allah Ta'ala suka. Dan juga dia adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Kerana sebelum ayat ini Allah Ta'ala kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimin al-ghayz. U'iddat lil muttaqin. Tuhan sedia untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dan juga sampai kepada ayat ini, orang yang suka maaf kepada orang. Orang ini adalah orang yang Allah Ta'ala kata orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenar. Dan juga sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada akhir ini kita akan bicara balas mana kita nak memadamkan ataupun kita nak padai, nak hapus, nak hamat sifat ghadab, marah ini jauh daripada tubuh kita, yang bersabit daripada cara itu daripada Nabi SAW. Yang pertama, kita ingat hadis ini yang kita sedang mempelajari. Sedang kita duk ngaji ini hadis ini, Nabi wasiat kata la taghdab, jangan kamu marah. Ingat kata Nabi larang, wasiat ini adalah wasiat daripada Nabi. Orang yang kita cinta, orang yang kita sangat kasih, kita turut perkataan Nabi ini, turut wasiat Nabi ini.
Ini cara pertama yang kita nak memadamkan sifat marah kita yang berada dalam tubuh kita. Apabila kita marah, kita ingat hadis ni. Kata Nabi pesan jangan kita marah, kita akan selesai daripada marah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ingatlah ganjaran bagi orang yang sabar, yang boleh tinggal, boleh tolak kemarahan daripada tubuh dia itu. Nabi kata pada mana? Walakal jannah, seperti mana hadis Abu Darda dalam Al-Mu'jam Al-Kabir At-Tabarani, Nabi kata la taghdab walakal jannah, dapat syurga. Tinggal-tinggal marah ini, tak tinggal marah, tak suka marah kepada orang lain ni, gapo yang dapat? Iaitu syurga daripada Allah SWT yang Nabi janji dalam hadis yang sahih. Kita ingat apabila kita marah, kita royak kepada tubuh kita sendiri, jangan aku marah. Kerana apabila aku boleh tinggal marah ini, aku dapat syurga daripada Allah SWT. Ini jalan yang kedua. Jalan yang ketiga, iaitu apabila kita marah, kita kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ingatlah bahawa marah ini adalah bisikan daripada syaitan. Syaitan dia bisik kita. Syaitan dia bisik kita, memarahlah, mengkata ke yang ni buat tak baik kepadamu. Syaitan dia bisik kepada kita, buat balah mana marah ini hilang daripada hati kita, kita minta doa untuk perlindungan daripada Allah Ta'ala ni, jauh daripada syaitan yang dirajam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Seperti mana hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Satu kali dua orang lelaki balas depan Nabi SAW. Hak ni kata yang ni, hak ni kata yang ni. Dan juga sahabat yang riwayat hadis ni, kami nahnu inda Nabi SAW julusun. Kami sedia duduk di tepi Nabi, duduk tengok dua orang lelaki itu duduk balah. Istabban ni orang yang kata apa? Sabceng gi mari. Sabceng gi mari dua orang lelaki. Dan juga Nabi SAW kata, inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Nabi Raya kata, aku tahu bahawa satu kalimah pun yang apabila aku royak kepada dua orang itu, apa yang ada pada tubuh kedua-dua itu akan hilang. Apa yang berada? Iaitu kemarahan atau qamkrut yang berada dalam kedua-dua itu. Nabi Raya kata, kalau kau royak perkataan ini dan juga dia kata turut, marah dia ni akan hilang daripada hati dia. Hati dua-dua orang itu. Nabi Raya kata, lau qala a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Apabila kita marah, kita katakanlah a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ini jalan yang ketiga. Jalan yang keempat, apabila kita marah, nak balas mana marah kita hilang. Kita ni tak saya jadi orang yang marah. Orang yang suka marah, nak balas mana. Nabi suruh kita ni, apabila kita diri, kita marah, kita duduk. Apabila kita duduk, kita marah lagi, suruh kita ni nyanang ataupun tidur. Seperti mana hadis dalam Ahmad dan juga Abu Dawud, Nabi SAW kata, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa idza dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Nabi SAW kata, apabila satu orang daripada kalangan kamu ni marah kepada orang, dan juga semasa dia marah itu dia duduk diri, maka falyajlis, maka dia duduk. Dia duduk. Dan apabila dia duduk dah tak hilang lagi pun, dia nyangang ataupun tidur. Gapo yang Nabi royak dalam hadis ini? Kerana satu hikmat yang Nabi royak dalam hadis ini. Apabila satu orang marah, dalam hal keadaan dia duduk diri, duduk marah orang. Keadaan yang diri ini mudah yang dia nak berlaku satu kejahatan. Dia balah dua orang. Satu orang diri, satu orang pun diri juga. Marah dia mari, dia balah dia mari, marah sama-sama marah. Nabi royak kata, ulama royak kata, dengan keadaan dua-dua orang ni duduk diri ni, akan ada satu orang buat benda tak baik. Marah akan siapa kau gocah, akan siapa kau tapa, siapa kau sepak. Ini kejahatan yang akan berlaku selepas daripada dia marah dengan keadaan dia duduk diri. Dengan sebab itu Nabi suruh duduk. Kerana duduk ni payah sikit, dia nak tibuk, nak sepak, nak apa. Apabila duduk dah tak kuasa lagi, tak boleh lagi, maka dia nyangang ataupun tidur. Itu cara yang ketiga yang Nabi SAW royak dalam hadis Ahmad dan juga Abu Dawud. Yang ketiga, yang keempat,
Nabi suruh kita senyap apabila kita marah. Apabila kita marah, Nabi suruh senyap. Seperti mana hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Nabi SAW yang kata, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut qalaha thalathan." Apabila satu orang marah, dia ni senyap, duk dia, yang kecek gapo. Nabi raya kata falyaskut 3 kali. Falyaskut. Senyap, duk dia, jangan kecek gapo. Kerana orang marah ni boleh kecek belaka. Dia akan keluar daripada mulut dia ni gapo pun yang dia nak kata ke orang. Dia marah. Kata gitu gini. Kita ni orang yang Melayu ni walaupun boleh lagi, tetapi kalau kita biasa tengok orang Arab, dia balah ni, dia akan keluar daripada mulut mereka ni benda-benda yang kita tak sangka bahawa sebenarnya itu nak keluar daripada mulut mereka. Orang-orang Arab, orang yang faham Quran, orang yang faham sunnah. Dia apabila dia marah, dia nak kata kat orang, dia akan keluar. Sebut nama binatang tu, ya himar, ya kilab, gitu-gitu gini, waliyadzubillahi min zalik. Tetapi kita orang Melayu ni, orang yang lemah lembut lagi, tak seperti orang-orang Arab. Tak seperti orang Arab, maka alhamdulillah, itu cara yang keempat, kita dia apabila kita marah. Kerana apabila kita semasa kita marah ni, akal kita, fikiran kita, otak kita dah hilang. Kita kata, selepas marah hilang ni, kita akan sesal. Oh, aku kata gitu, kecek udah, kata gimung gini, minta maaf. Dengan sebab itu apabila kita nak marah, kita duduk dia. Ini jalan yang keempat yang Nabi riwayat dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad. Jalan yang kelima, ingat satu perkataan Nabi. Nabi satu darajat ataupun satu kiat, satu mulia kepada orang yang boleh nak sabar. Kerana Nabi SAW riwayat dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim, laisa syadid bis-sur'ah. Bukan orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang gagah, iaitu orang yang boleh nak gubah orang. Balah dua orang ni, seorang ni boleh nak mengubah satu orang. Gocah, gubah satu orang, dia ni adalah orang syadid, orang yang kuat. Bukan, itu bukan orang yang syadid, orang yang kuat, orang yang gagah sebenar di sisi Nabi SAW. Tetapi orang yang hebat sungguh, orang yang kuat sungguh, orang yang boleh jaga diri dia semasa dia ghadab. Semasa dia marah ni, dia boleh kontrol, boleh jaga, boleh hukum diri dia. Aku marah sekarang ni, aku uti. Okey, minta izin dulu ataupun minta undur diri. Balah-balah malam-malam minta undur diri. Bukan yang orang halah, bukan orang yang takut, bukan orang yang khikat, tetapi orang yang paling belakang inilah adalah orang yang syadid sebenar, seperti mana Nabi royak sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jalan yang keberapa? 5, yang keenam. Apabila kita marah, kita ambil asmaya. Seperti mana hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Nabi SAW kata, "Innal ghadaba minasyaitan." Sesungguhnya marah, sifat ghadab ini adalah daripada syaitan. Dan juga syaitan khuliqa minan nar. Syaitan ini dijadi daripada api. Wa innama tusfa'un nar bil ma'. Dan juga api, kita nak padam api ni belah mana? Api yang nyala ni kita nak padam dengan apa? Dengan air. Apabila kita marah pun, kita kena padam dengan air. Apa cara dia? Dengan kita berwuduk. Nabi Raya kata, فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. Apabila kamu marah, maka gimi asmaya. Gimi asmaya. InsyaAllah, kemarahan dalam hatimu ni, panah-panah api yang berada dalam dadamu daripada syaitan ni, akan dipadamkan dengan wuduk. Satu kali Abu Muslim Al-Khawlani seorang tabi'in, dia naik berkhutbah. Dan juga semasa dia berada di atas mimbar ni, dia cakap kecek dengan Muawiyah. Dan juga dia kecek molek dua orang ni, Abu Muslim Al-Khawlani dengan Muawiyah, kecek. Abu Muslim marah, tak suka hati, marah kepada Muawiyah. Maka Abu Muslim Al-Khawlani ni khabar kata dia ni duduk atas mimbar, dia marah, dia turun daripada mimbar, dia pergi asmaya. Dan juga dia mari nak mimbar mula. Semasa itu dah hilang sifat kemarahan dalam tubuh dia. Itu Abu Muslim Al-Khawlani. Dan juga sifat
yang ke berapa? Yang ke-6, yang ke-7. Yang ke-6, yang ke-7. Yang ke-6 lah insya-Allah. Yang ke-7. Tadilah seperti mana Allah ya Ta'ala Raya Al-Quran kata sifat orang yang bertakwa iaitu orang yang suka beri maaf kepada orang lain. Apabila kita marah satu orang, sama ada dalam keluarga kita, sama ada orang yang luar daripada keluarga kita, kita suka beri maaf kepada orang lain. Suka beri maaf. Kerana orang yang suka beri maaf ni adalah orang yang sangat, orang yang kata hati dia sangat cantik, sangat baik, sangat dimulia oleh Allah SWT. Kerana dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah sebenar. Dan juga apabila kita marah ni, satu jalan juga kita nak padai sifat marah dalam tubuh kita ni, kita pergi daripada cuming. Semasa kita marah, pergi cari cuming, kita tengok tubuh kita sendiri. Kita tengok tubuh muka kita sendiri, nescaya kita akan tak suka muka kita semasa kita marah. Apabila kita tak suka, insya-Allah kita akan tinggal marah kita. Kita akan tinggal marah kita. Dan juga sifat seterusnya, cara dia seterusnya, yang terakhir, rasanya 10 sifat semua. Saya bila silap sikit boleh hadir. Sifat yang terakhir, hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan juga An-Nasa'i. Dia kata Nabi SAW riwayat, man kadzama ghaidhan wa huwa yastati' ay yunfidhahu. Da'ahu Allah yawm al-qiyamah ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirhu fi ayil hur sya'a. Siapa yang dia marah, dia boleh nak marah kepada orang. Dan juga dia boleh, dia dapat nak kuasa pandai kemarahan dia ini. Hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan panggil dia dulu daripada orang lain. Dan juga Tuhan akan pilihan kepada dia seorang mana bidadari yang dia nak. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, tetapi dia datang banyak jalan. Dia datang daripada Imam Ahmad banyak jalan, datang daripada Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i banyak jalan juga. Tuhan akan kepada dia pilih hari kiamat nanti seorang mana mun nak bidadari. Siapa yang nak tahu bidadari balas mana sifat dia, nangfa ataupun original syurga yang Allah Ta'ala akan bagi orang yang boleh kuasa nak pandai ataupun suka nak beri maaf kepada orang, tak suka nak marah kepada orang, balas mana sifat hurun in yang Allah Ta'ala nak dibaca surah Ar-Rahman. Tuhan ayat surah Ar-Rahman dan juga surah Al-Waqi'ah. Tuhan dah ayat sifat hurun in balas mana. Apabila kita baca, kita akan suka nak masuk syurga insya-Allah. Kita akan suka nak beribadat, kita akan suka nak beri maaf kepada orang lain. Inilah 10 jalan yang Nabi royak melalui dah hadis-hadis dia. Insya-Allah kita akan berjaya apabila kita tinggal sifat marah kepada orang lain. Kerana Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah yang mulia dalam khalifah ataupun umat Islam yang mati pada tahun 11 Hijrah, dia kata qad aflaha man 'usima min al-hawa wal ghadabi wat tam'. Dalam hilyah bagi Abu Nuaim Al-Asbahani, Umar ibn Abdul Aziz dia kata balah mana telah berjaya bagi orang yang dia ni selamat daripada hawa nafsu dia. Yang pertama, selamat daripada sifat marah, selamat daripada tamak dia, tak cukup-cukup. Orang tamak. Yang pertama, orang yang turun nafsu bahaya juga. Siapa yang selamat, itu orang yang berjaya. Siapa yang selamat daripada marah, kita dah dengar bahawa akan dapat ganjaran daripada Allah, iaitu syurga, walakal jannah. Dia akan selamat, dia akan jaya juga. Qad aflah. Dan juga tamak ini pun orang yang duduk dalam dunia ini dalam keadaan qanaah, cukup bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia akan berjaya insya-Allah. Maka cukup sekadar inilah pada hari ini mengenai dengan hadis 15, hadis nombor 16 mengenai dengan sifat marah kita. Jangan jadi kita orang yang marah, suka marah kepada kawan kita. Nabi sendiri buat contoh kepada kita. Arab Badawi mari heret baju Nabi SAW. Kita balas mana saudara kita buat kepada kita, adakah besar sangat? Siapakah kita tidak boleh nak beri maaf kepada saudara kita? Maka kita muhasabah kira diri insya-Allah. Dan juga sebelum tidur kita usaha beri maaf
kepada siapa pun yang buat tak baik kepada kita, apapun dia kata molek tahu kita, kita beri maaf, insya-Allah kita akan dapat syurga walakal jannah, seperti mana hadis Nabi SAW. Maka cukup sekadar inilah pada hari ini. Gapo yang betul itu daripada Nabi SAW, gapo yang tidak betul itu daripada jahilan saya dan juga nafsu saya dan juga daripada syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحببتك اللهم